Malam ni saya nak sentuh yang pertamanya, nombor 1, jangan tinggal surah Al-Kahfi. Ayat 1 hingga 10, ayat 101 hingga ayat 110 yang kita baca tadi. Surah Al-Kahfi, antara kelebihan utamanya ialah menjadi benteng kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada sebuah fitnah yang paling besar di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala semenjak Allah menciptakan alam sampailah kiamat. Semenjak Allah menciptakan Nabi Adam sampai kiamat. Fitnah yang sedang menunggu umat ini, yang usia umat ini sudah mencecah 1400 tahun lebih. Umat Nabi Muhammad, usia umat ini mencecah 1400 tahun lebih, dan fitnah terbesar dunia itu belum lagi muncul. Fitnah terbesar dunia itu masih belum lagi muncul sejak Nabi Adam diciptakan sampai malam ni. Alhamdulillah ada penawar dan pelindungnya, iaitu dalam banyak hadis sahih yang Nabi sebut, man qara'a surat Al-Kahfi, sesiapa yang membaca surah Kahfi, sama ada pada hari Jumaat 1 sampai habis ataupun tiap-tiap hari. Kalau tiap-tiap hari tu tak banyak, 20 ayat, 10 ayat awal dan 10 ayat terakhir. Maka dia akan terselamat insya-Allah daripada fitnah yang paling besar dan mencabar itu, iaitu fitnah Dajjal. Fitnah yang bila dia datang orang tahu itu Dajjal. Memang orang tahu. Sebab Nabi sebut jelas, buta sebelah matanya, rambutnya kerinting, tubuhnya besar, dia tebal, badannya tebal, dia mempunyai sihir yang hebat, menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menghidupkan yang mati dengan izin Allah. Dan memang orang tahu itu Dajjal, tetapi orang tetap ikut. Orang tetap ikut. Seperti mana hari ini orang tahu tokoh itu jahat, tokoh itu zalim, tokoh itu membunuh, tokoh itu lesbian, tokoh itu apa, dan jutaan orang menjadi fan dia. Tetap ikut. Satu dunia tahu dia zalim rakyat dia, tapi contoh kan, dan dia tetap ada pengikut. Jadi Nabi bagi tahu kepada kita ada caranya, iaitu pakat-pakat bacalah surah Kahfi 20 ayat tersebut setiap hari. Insya-Allah tuan-tuan, saya selalu bagi tahu kita akan tengok kesan dia. Allah menjaga diri dan keluarga kita daripada fitnah yang banyak itu. Dia ada raja fitnah yang nama Dajjal, dan dia ada anak-anak fitnah ni. No? Media sosial apa semua tu yang boleh jadi dua fungsi kan, kebaikan dan benda buruk. Semua benda ni lah yang fitnah kecil-kecil ni. Jadi ada ulama sebut 10 ayat pertama untuk benteng daripada Dajjal, raja fitnah tadi, dan 10 ayat terakhir tu untuk kesemua yang cawangan-cawangan dia yang kecil ni. Jadi insya-Allah siapa yang beramal dan tak tinggal, dia akan boleh tengok bagaimana Allah menjaga dia. Sikit-sikit Tuhan tunjuk dan Tuhan jaga, insya-Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk ilmu lah. Ni bukan untuk isi saja-saja isi masa kosong ni. Untuk ilmu kita. Yang keduanya, antara sunnahnya
Di dalam mazhab Syafi'i, bila Bilal iqamah, Bilal iqamah disunatkan untuk kita tunggu sampai Bilal tu habis, baru kita bangun. Itu yang paling sunnahnya. Bukan berdiri sama dengan Bilal. Ramai yang berdiri sama dengan Bilal, kan? Dia yang sunnahnya boleh rujuklah dalam kitab fiqh. Begitu yang difahami oleh para ulama daripada mazhab Asy-Syafi'iyah berdasarkan dalil-dalil lah, berdasarkan dalil-dalil. Jadi kita mai sini boleh belajar beberapa sunnah, jadilah cukuplah. Sebab menghidupkan sunnah ni dia mengundang keberkatan dalam keluarga. Bila kita buat satu benda sunnah, kena faham itu sunnah, kena tahu itu sunnah. Macam gosok gigi itu sunnah tu. Walaupun tidak menggunakan siwak, kayu. Walaupun tidak menggunakan kayu. Gosok gigi itu sunnah, membersihkan gigi. Nabi suka bersiwak. Nabi suka membersihkan gigi. Nabi suka mewangikan bau mulutnya. Sebab tu Nabi sentiasa bawa batang siwak itu. Kita zaman moden hari ni jangan berus gigi atas ni. Orang panggil ujang lagi. Kartun tu kan. Dia buat di sini. Jadi berus gigi itu mendapat sama dengan pahala sunnah menggunakan siwak. Aku berus gigi ni nak ikut sunnah Nabi. Sebut begitu. Boleh pahala berus gigi tu. Sehari 2 kali. 40 tahun dah berus gigi tak pernah niat pun. Terlepas 40 tahun pahala sunnah sehari 2 kali. Subhanallah. Kenapa saya tak beritahu awal? Hari ni baru pelayaran Islamik. Hari ni baru datang. Subhanallah. 2 kali berus gigi, niat untuk bersihkan gigi, bersihkan bau, wangikan bau mulut seperti yang Rasulullah buat, dapat pahala. Walaupun dengan berus gigi dan bukan batang siwak. 30 tahun sunnah itu. Tak ada apa. Jadi dia tak ada dosa dan dia tak ada pahala. Jadi yang adat. Ruginya. Berharganya ilmu. Berharganya ilmu. Tu baru satu. Ada 100 lagi. Yang hari-hari kita buat sunnah. Ada 100 lagi yang lain. Yang hari-hari kita buat dan kita lupa untuk niat. Itu sunnah Nabi. Lupa niat ikut sunnah Nabi. Nak dengar yang lain, tu nanti pelayaran yang lain. Oh, Allah kena ikut dia tu. Pandai ni. Saya lawak dia. Subhanallah. Banyak gitu tuan-tuan. Basuh tangan sebelum makan, basuh tangan selepas makan, sunnah Nabi. Kana Rasulullah yatawaddau. Dalam Syama'il Muhammadiyah disebutkan bahawa Rasulullah SAW membasuh, berwuduk. Berwuduk di situ membasuh. Bukan ambil semayang, membasuh tangan. Sebelum atau selepas makan. 40 tahun basuh tangan sebelum dengan selepas makan. Tak pernah niat sunnah. 2. Tadi yang gosok gigi, sehari 2, darab 360, 700, darab 10 tahun, 7,000, darab berapa puluh ribu pahala sunnah. Baru 1. Yang kedua basuh tangan. Oh, basuh tangan Ustaz, boleh dapat pahala sunnah? Ya. Oh. Tu yang saya kata beratus tu. Yang ada ratus. Tengok cermin. Allahumma anta kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Keluar bilik tadi, bismillah tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. 3. Keluar daripada bilik tadi, kabin tadi ni, kaki kiri. Saya masuk kaki kanan. 2 sunnah. Juta sunnah yang kita tinggal. Sebab tak ada ilmu je. Bukan sebab tak mau buat. Buat. Subhanallah. Beratus Ustaz? Ya, ada ratusan. Ada ratusan. Simple-simple je. Subhanallah. Jadi antara sunnahnya ialah bila Bilal qamat, kita duduk dulu sampai sebahagian ulama Syafi'i kata qad qamatis solah, boleh bangun
dan sebahagian pendapat ulama Syafi'iyah kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, baru bangun. Itu juga sunnah. Kemudian itu yang ketiga. Yang keempat, apa yang keempat kah? Tak ingat. Yang keberapa? Saya tak ingat. Dalam kehidupan dunia ini ada tempat-tempat yang Allah memakbulkan doa. No? Ada banyak tempat yang Allah memakbulkan doa. Antaranya apabila selesai daripada majlis yang baik. Macam majlis ilmu, majlis kita tak ada majlis ilmu, kita zikir saja. Ataupun majlis tu bukan majlis ilmu, bukan majlis zikir, majlis tu kita tilawah dan tadarus Quran. Ataupun selepas solat. Itu semua majlis-majlis yang barakah, ketika itu makbul doa. Ketika itu makbul doa. Doa lah apa pun yang baik kan, lepas solat, lepas majlis ilmu. Dan dalam solat antara tempat yang makbul doa saya sebut satu saja, iaitu selepas baca tahiyat akhir, sebelum bagi salam. Itu salah satu tempat yang mustajabud da'wah, yang mustajab doa. Fil alamin innaka hamidum majid. Sebelum bagi salam, mustajab doa. Ramai kita tak buat. Nabi beritahu mustajab doa di situ. Ataupun tempat-tempat yang ada sujud tilawah. Kita baca Quran kan di rumah, sujud tilawah tu, itu tempat yang makbul doa. Jadi lepas fil alamin innaka hamidum majid, makbul doa, mustajab. Nabi ajak pula doa. Subhanallah. Nabi ajak pula, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min. Belah lelaki tak bunyi terus. Mula perempuan bunyi 4 orang lah. Tak apa ya tu. Lagi siapa nak turun makan, baca dulu doa tu baru boleh turun. Jenuh. Tak main dah 43.0. Tak ada. Tasmi' dulu tang tu. Tasmi' ni baca dululah. Lepas turun makan. Tak lepas, duduklah tasmi'. Duduk tang tu dulu. Tu kalau mengaji di sekolah saya lah. Kan? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Nabi memilih 4 itu. Min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat, fitnah kehidupan dan kematian, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Cuba tengok Nabi minta apa. Tiap-tiap hari tu Nabi minta daripada fitnah dajjal. Sedangkan Rasulullah tahu dajjal itu tidak keluar ketika dia hidup. Nabi tahu. Tapi sebab nak ajak umat yang beliau sayang, saya dan kita semua ni Rasulullah sayang, nak ajar kita, Nabi amal doa tu. No? Padahal Rasulullah kalau berdepan dengan Dajjal, pasti Rasulullah sudah mampu. Dengan izin Allah, pasti Rasulullah mampu. Tapi Nabi ajak juga untuk saya dan kita semua. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kemudian baru tambah doa sendiri. Kemudian baru tambah doa sendiri. Tambah doa sendiri, tapi dalam bahasa Arab lah. Janganlah murahkanlah rezeki ya Allah. Yang tu kena takbiratul ihram lain. Semayang balik kalau baca bahasa Melayu kena doa dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Itu yang keempat, dan yang terakhir sekali ialah Rasulullah SAW ajak wirid selepas solat. Tuan-tuan, saya berkuliah daripada Perlis sampai ke Sabah Sarawak. Saya mendapati 95% masjid dan solat tidak mengamalkan sunnah ini. Hak ni baru bid'ah. Hak ni baru, kalau nak kata bid'ah, yang ni bid'ah. Ramai tu imam dia masing-masing reka masing-masing. Mereka zikir tu Nabi ajak, tapi Nabi ajak di tempat lain, dia buat di situ. Ada satu masjid, kita semayang tu imam dia
yang Rasulullah ajak lepas solat 5 waktu, 33 subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tutup dengan la ilaha illallah. Tu imam dia ajak nasyid. Lepas solat zikir subhanallah walhamdulillah, ramai-ramai ikut. Wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah. Saya kata, ni riwayat mana pula ni? Dan hak tu memang Nabi ajak. Yang tu ada Nabi ajak. Zikir begitu memang ada hadis sahih. Tetapi bukan selepas solat fardu. Bukan selepas solat fardu. Bukan semua benda sunat kita boleh amal di semua tempat. Bukan semua benda sunat kita beramal di semua tempat. Contoh Nabi sebut lepas solat subhanallah 33. Kita kata, ustaz, saya rajin, tak tahu pasal apa, jadi warok tahun ni. Saya nak buat 100 subhanallah. 33 dengan 100 mana lebih banyak? 100. Tapi yang mana yang sunnah? 33. Yang mana lebih tinggi pahala? 33. Yang mana yang lebih bertepatan dengan sunnah? 33. Oh, bukan yang bilangan banyak? Bukan. Oh, ya, bukan. Oh, ya. Nampak? Kita tambah sendiri kan. Ustaz, saya nak buat, saya suka 39. Tak tahu, saya suka. Sebut 39, saya suka. Pula 39. Kamu tak dapat pahala sunnah. Kamu buat 39. Nabi ajak 33. Dia bukan 37, bukan 39. 33. Dan ada bilangan yang Nabi tak letakkan bilangan. Seperti la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamd. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang tu kalau selepas solat subuh dengan maghrib, Nabi sebut 10. Dan kalau di luar selepas solat ni macam waktu sekarang dah habis sembahyang, sehari kita nak berjalan, kita nak duduk atas katil, kita nak sebut berapa, ada tak had? Tidak ada had. Siapa yang sebut lebih daripada 100, maka tidak ada orang yang boleh melepasinya dari sudut pahala. Dia sebut 200, dia sebut 300. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuan-tuan pernah nampak masuk-masuk, pernah ada, selalu tak kita masuk supermarket besar-besar, dia pasang zikir macam tu? Memang tak ada. Memang tak ada. Saya tadi bila datang tadi, kan nak masuk cruise ni, kami masuk awal lah VIP, kan, perasan lah. Saya masuk awal lah tadi ni. Tadi bila berjalan yang paling depan lah, tuan-tuan masih ada di bawah, tunggu kan, jalan paling depan. Perkara pertama saya tengok, bila tengok cruise yang berapa belas tingkat ni, sebuah bandar di atas laut, ada kedai, ada hotel lengkap berbelah-belah tingkat. Bila kali pertama saya tengok, soalan, benda pertama yang datang, saya kata, bilakah seorang Muslim nak memiliki kapal ni, kapal sebesar ini, untuk diislamkan seluruh kapal tu. Ni Cik Suhaimi buat, benda pertama dalam Malaysia, dia mengislamkan sebahagian. 10, tak sampai 10% lah, 1% kot daripada keluasan keseluruhan ni. 1% daripada seluruh kapal ni. Itu usaha beliau. Usaha beliau, alhamdulillah. Satu tempat yang tidak pernah dilaungkan nama Allah, maka Allah berbangga dan Allah suka. Ketika mana tempat itu penuh dengan maksiat dan kita laungkan tempat tu dengan nama Allah. Seluruh makhluk di tempat tu menjadi saksi kepada orang yang membuka jalan tersebut. Yang buka jalan tu, jadi tempat tu jadi ada qiyamul lail, tempat tu ada kuliah agama, tempat tu ada orang puji Allah. Seluruh tempat itu menjadi saksi di belakang beliau nanti bahawa dia pernah memuji dan mengangkat syiar agama ini di tempat itu. Kita nak satu hari nanti, yang tu yang saya doakan. Kali pertama saya melihat kapal ni, saya kata, wahai Tuhan, boleh tak bagi saya tengok satu hari nanti saya sempat untuk melihat kapal mewah ini dimiliki oleh seorang Muslim. Kan? Lagu-lagunya Islam, program-programnya Islam. Tak ada walaupun satu
belum ada lagi. Itu walaupun sebenarnya kekayaan umat Islam antara yang terbanyak, kekayaan umat Islam, beberapa keluarga diraja yang umat Islam antara yang terbanyak di dunia, beberapa keluarga antara yang terbanyak, bukan sikit-sikit, sangat banyak lah. Jadi kita doa yang itulah, semoga jadi satu kenyataan untuk kita tengok dalam syurga nanti pastinya. Itu benda kedua yang datang dalam kotak pemikiran saya, ialah bila kita tengok satu kapal ini, kita teringin untuk memilikinya satu hari nanti. Wahai Allah, tak bagi kat dunia tak apa, tak kisah. Aku sangat redha kalau tak bagi kat dunia pun tak apa. Di akhirat saya nak. Di akhirat saya nak. Itulah benda kedua yang saya tengok. Jadi saya terlintas benda tu. Dan insya-Allah tema dalam syurga ialah lahum ma yashaun. Semua raja-raja dalam syurga, bukan raja dunia. Setiap ahli syurga adalah raja, setiap ahli syurga adalah presiden, setiap ahli syurga adalah billionaire, dan setiap ahli syurga dia boleh minta dengan Allah apa sahaja yang dia nak dan dia akan dapat. Apa sahaja yang dia nak dan dia akan dapat. Jadi saya rasa sekadar tu dulu untuk mukadimah malam ni. Macam nak lama aja tengok kan. Subuh esok. Subuh esok. Saya duk makan ubat tidur lah ni. Bukan ni ubat untuk apa? Sebab sebulan ni bila jaga malam pukul 2-3 pagi dia tak boleh tidur lah. Semalam baru pergi jumpa doktor semalam. Doktor kata ustaz ada bukan stres tau. Tak ada stres, saya tak ada depression. Saya tenang dengan Allah. Cuma bebanan kerja begitu banyak. Jadi semalam makan ubat sampai 20 jam masih lagi ada kesan. Tidur je tadi atas kereta sampai PA saya tahu selalunya siang saya tidur 30 minit sahaja. Kemudian malam tidur awal, bangun awal, lepas tu mula kerja lah. 16 jam kerja kan sehari. Malam ni saya tak makan lah ubat tu. Sebab kalau saya makan esok tak ada musical forum tu. Intim saja 2 jam. Habis lagu saya rasa. Habis lagu lepas tu buat lah macam mana pun. Jadi malam ni saya tak makan aku ke tidak nanya. Yang tu saja. Kita jumpa pagi esok insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.